Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada ahli-ahli panel dan hadirin yang saya sayangi sekalian. Saya moderator pada hari ini Tan Vini. Sebelum saya memulakan sesi forum kita mengenai program kemasyarakatan iaitu program lawatan ke rumah orang tua yang amat bermakna ini, eloklah kalau saya memperkenalkan dua ahli panel yang bergaya pada hari ini. Ahli panel pertama ialah seorang gadis yang indah molek iaitu Deva Nalini Robert. Selamat datang saudari, apa khabar? Selamat sejahtera, Vini. Kabar baik. Baiklah, seterusnya izinkan saya memperkenalkan ahli panel kedua iaitu saudara Ho Jiding. Salam sejahtera semua, saya Hoziding dari unit W4. Baiklah, terima kasih dua ahli panel atas perkenalan diri tadi. Untuk pengetahuan hadirin yang saya hormati, pada 10 Jun yang lalu, kami telah melawati rumah orang tua yang bernama True Happiness Elderly Care. Seterusnya, saya ingin mempersilakan ahli panel pertama kita, iaitu Deva untuk membuat sedikit pengenalan tentang latar belakang rumah orang tua ini. Baiklah. Sekarang saya akan membuat sedikit pengenalan tentang latar belakang rumah orang tua True Happiness Elderly Care. Sesungguhnya rumah orang tua ini terletak di Jalan Tun Dr. Ismail, Ipoh Perak, dan ia telah mula berfungsi sejak tahun 2017. Penubuhan rumah orang tua ini adalah untuk memberi jangkaan, rawatan dan perlindungan kepada warga emas yang uzur agar dapat menjamin kesejahteraan dan juga kualiti hidup mereka. Nampaknya pusat jagaan orang tua ini telah mempunyai sejarah lebih kurang 7 tahun. Jadi bolehkah Deva berkongsi tentang apakah tujuan atau matlamat penubuhan rumah orang tua ini? Dalam konteks ini, untuk memastikan matlamat tercapai, terdapat pelbagai perkhidmatan dan kemudahan infrastruktur yang telah ditawarkan untuk memastikan orang tua dapat terus hidup dengan aman dan damai, bersemangat dan giat melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang menarik. Baiklah, terima kasih saudari Deva atas perkongsian tadi. Sekarang mari kita ajukan soalan pula kepada ahli panel yang kedua. Pada Pada pendapat saya, warga emas merupakan insan yang banyak berjasa kepada keluarga dan negara secara langsung atau tidak langsung. Sesungguhnya, warga emas berbakti dalam mendidik anak bangsa menjadi insan yang berjaya dalam bidang akademik. Mereka jugalah insan yang kesunyian lantaran ditinggalkan oleh anak-anak mereka begitu anak-anak mereka yang begitu saja sebab begitu sibuk dalam mencari harta dunia. Oleh itu, rasional program kemasyarakatan lawatan ke rumah orang tua ini dianjurkan oleh kami adalah untuk menjejak kasih sayang warga tua yang ditinggalkan oleh anak dan bagi menghargai jasa mereka. Kami membawa kasih sayang yang berada dalam jiwa kami sebagai seorang anak agar mereka dapat merasakan sejebis kasih sayang daripada kami dan rasa sedikit keprihatinan daripada masyarakat sekeliling. Dalam pelaksanaan aktiviti ini, kami dapat memperoleh manfaat seperti pengetahuan dan pengalaman yang amat bermakna seperti menghargai dan mengenang jasa ibu bapa
memahami sifat-sifat warga tua dengan lebih mendalam serta mengambil cara-cara terbaik dalam menguruskan warga tua yang mungkin mengalami masalah kesihatan dan emosi. Sekaligus, masyarakat prihatin dapat dipupuk melalui penerapan nilai kasih sayang terhadap golongan warga emas. Sehubungan dengan itu, jelaslah bahawa rasional program kemasyarakatan lawatan ke rumah tua True Happiness Elderly Care adalah untuk melatih siswa-siswi supaya sentiasa bersedia menghulurkan bantuan kepada sesiapa yang memerlukan bantuan berdasarkan kemampuan diri. Ya, terima kasih kepada saudara Ho atas penjelasan yang sungguh terperinci berkenaan dengan rasional program kemasyarakatan yang dianjurkan ini. Saya turut berbesar hati kerana berpeluang untuk melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam program kemasyarakatan yang sungguh bermakna ini. Saya yakin bahawa siswa-siswi IPG mesti dapat banyak faedah dalam program ini. Jadi soalan yang seterusnya menuju kepada ahli panel pertama iaitu Deva. Pada pendapat saudari Deva, apakah objektif utama program kemasyarakatan ini dianjurkan? Dipersilakan saudari Deva untuk menjawab soalan ini. Terima kasih moderator. Terdapat banyak objektif penganjuran program ini. Objektif utama penganjuran program ini adalah untuk membudayakan nilai, sikap dan amalan saling menghormati, menghargai serta menyayangi sesama insan. Selain itu, lawatan ini juga dapat menerapkan rasa simpati, empati, kasih sayang dan keprihatinan kepada golongan kurang bernasib baik dan terpinggir, serta mengeratkan silaturahim antara masyarakat tanpa mengira perbezaan umur. Pada masa yang sama, siswa-siswi dapat mempelajari, mengetahui dan juga menghargai kasih sayang ibu bapa di samping meluaskan pengalaman dan memperoleh ilmu secara mendalam. Lawatan ini juga diharapkan dapat memberikan secebis perasaan kasih sayang kepada semua masyarakat tanpa mengira pangkat dan juga darjat. Objektif yang penting termasuklah pelajar dapat mengenali dengan lebih mendalam sifat-sifat warga tua agar dapat mendidik diri para murid menjadi insan yang sayang akan warga tua. Sementara itu, lawatan ini sebenarnya dapat membantu warga tua mengurangkan kesedihan yang dialami oleh mereka setelah diabaikan dan dibuang oleh anak-anak mereka. Akhir sekali, lawatan ini memberi peluang keemasan kepada siswa-siswi guru untuk mengaplikasi cara bersosial dengan masyarakat dan meningkatkan kemahiran interpersonal. Baiklah, terima kasih saudari Deva atas penerangan yang panjang lebar tadi. Saya juga sangat bersetuju dengan pendapat saudari tentang objektif program yang membawa banyak kemaslahatan kepada siswa-siswi. Saya juga percaya bahawa hadirin yang saya hormati agak tentang maklumat yang lebih lanjut mengenai program lawatan ke rumah orang tua. Sekarang marilah kita menjemput ahli panel kedua kita iaitu saudara Ho tentang butiran program ini. Baiklah, terima kasih moderator. Kami telah menyertai program kemasyarakatan iaitu lawatan ke rumah orang tua pada Sabtu yang lalu iaitu 10 Jun 2023. Masa lawatan kami berlangsung dari pukul 8.30 hingga pukul 1.30 petang. Tempat lawatan terletak di rumah orang tua yang bernama True Happiness Elderly Care di Poh Perak. Seramai 21 orang siswa-siswi dari unit W3 dan W4 serta seorang pensyarah pembimbing yang telah menyertai program kemasyarakatan lawatan ke rumah orang tua ini. Terima kasih saudara Ho atas penyampaian maklumat yang teliti sebentar tadi. Menerusi perbualan tadi, maka kita dapat perhatikan bahawa kumpulan sasaran yang ditujukan adalah siswa dan unit W4. Tanpa melengahkan masa, eloklah kita sambung mendengar perkongsian daripada ahli panel kedua kita, saudara Ho tentang pelaksanaan program.
seperti yang disebut tadi, program lawatan ini telah dilakukan di rumah orang tua True Happiness Elderly Care pada 10 Jun 2023 dan melibatkan 21 orang guru pelatih dari unit W3 dan W4 serta seorang pensyarah khusus MPU 3102. Rumah tersebut merupakan tempat berlindung, berteduh dan bergantung bagi orang-orang tua meneruskan kehidupan mereka pada usia senja. Selepas berserapan, tepat pada pukul 7.30 pagi, semua siswa guru yang terlibat dalam program ini telah berkumpul dan membantu mengangkat peralatan ke dalam kenderaan masing-masing. Pengerusi telah memberi sedikit taklimat tentang atur cara program dan etika pelakuan di rumah orang tua nanti. Kemudiannya, Ketua Biro telah mengambil tanggungjawab untuk memberi dan mengagihkan tugas-tugas yang hendak dijalankan sepanjang program tersebut. Kami bertolak dari IPG Kampus Ipoh tepat jam 8 pagi. Perjalanan kami mengambil masa lebih kurang 30 minit. Pada pukul 8.30 pagi, kami tiba di pintu depan rumah orang tua True Happiness Elderly Care. Ketibaan kami disambut oleh kaki tangan rumah warga emas berkenaan. Rumah orang tua True Happiness Elderly Care iaitu Puan Zon yang melahirkan rasa gembira dan bersyukur atas kunjungan yang dilakukan oleh kami. Kami dibawa ke bilik tetamu untuk mendengar taklimat tentang pengurusan rumah warga tua berkenaan. Setelah mendengar taklimat, kami diperkenalkan dengan 15 orang warga emas di sini yang berumur antara 65 tahun hingga 92 tahun. Seterusnya, kami memulakan aktiviti-aktiviti yang telah kami rancang sebelum ini. Mula-mula kami dibahagikan kepada 4 kumpulan dalam menolong warga emas membersihkan tempat tinggal mereka. Antaranya seperti mengemas bilik warga emas, mencabut rumput, mencuci lantai dan sebagainya. Semua anak siswa-siswi guru dapat menjalankan tugas dengan penuh bersemangat. Pada itu, kami turut membuat persembahan yang menarik seperti menyanyi, bercerita kepada warga emas. Mereka kelihatan sangat gembira. Pada wajah mereka terukirnya semuanya manis. Selepas persembahan, anak siswa-siswi guru juga menolong warga emas memopek ikan bilis sambil berbual-bual dengan mereka. Dapat beberapa orang warga emas telah menceritakan kisah lalu mereka kepada kita. Mereka juga menasihati kami supaya menjadi manusia yang berakhlak mulia dan sentiasa mengenang budi orang lain. Sebelum berakhirnya lawatan, kami telah menjamu ziarah bersama warga tua di sini. Dalam masa hampir 30 minit ini, kami berasa sungguh gembira kerana dapat berbual-bual dengan mereka sambil makan tengah hari. Rasa gembira telah terukir di atas muka warga tua di sini. Selepas makan, guru pembimbing mewakili kami memberikan sumbangan dan wang saku kepada para warga emas. Semua itu berupa barang keperluan harian mereka. Seterusnya, warga tua berasa sangat terharu terhadap kami. Menjelang waktu tengah hari, dengan hati yang lara, kami beredar meninggalkan rumah orang tua True Happiness Elderly Care. Pilu hati kami semasa hendak berpisah dengan penghuni rumah tersebut. Setiap sayup pandangan mereka menampakkan kesedihan yang mampu mengalirkan air mata. Walau bagaimanapun, kami semua berasa gembira kerana dapat mencurahkan bakti kepada mereka walaupun hanya seketika. Baiklah, terima kasih Saudara Ho atas penjelasan yang sungguh terperinci tadi. Saya turut berasa sangat terharu apabila terkenang detik-detik program lawatan ke rumah orang tua ini. Jika ditinjau dari sudut yang lain, memang tidak dapat dinafikan bahawa setiap program itu tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa pihak jawatan kuasa yang bersama-sama merancang program, membahagikan tugas dan bekerjasama. Jadi, siapakah yang bertanggungjawab sebagai ahli jawatan kuasa bagi menjayakan program lawatan ke rumah orang tua ini? Marilah kita mempersilakan ahli panel pertama, Saudari Deva, untuk menjelaskan organisasi
jawatan kuasa yang telah dilantik dalam program lawatan ini? Dipersilakan saudari. Baiklah, terima kasih Winnie. Pertama sekali, jawatan yang paling penting iaitu pengerusi telah dipegang oleh Darshini Anak Perempuan Pandiraj dari Uni W4. Seterusnya, jawatan naib pengerusi disandang oleh Ki Hui Ping dari W3, Setiausaha Chin Yen Ching dari W3, Bendahari Lee Jiarao dari W4 dan AJK Dokumentasi ialah Anusia Anak Perempuan Arumugam dari Uni W3, AJK Cendramata iaitu Taneswari Anak Perempuan Ganesan dari Uni W4, AJK Activity Sung Hui dari Uni W4, AJK Peralatan Hokai dari Uni W4, seterusnya AJK Pengangkutan Morganeshri Anak Perempuan Balasundaram dari Uni W3, akhir sekali AJK Makanan iaitu Syabiga Anak Perempuan Perubati dari Uni W3 dan AJK Fotografi disandang oleh Nimita Anak Perempuan Murli dari W4. Terima kasih saudari Deva atas penerangan tentang alih-alih jawatan kuasa. Saya yakin bahawa kerjasama dan perancangan teliti oleh mereka yang berjaya menyempurnakan program lawatan ini dengan begitu lancar. Kita teruskan bual bicara kita pada hari ini. Setiap laporan kewangan perlulah bersifat telus dan terbuka. Maka di sini saya ingin menjemput ahli panel kedua saudara Ho untuk menyampaikan maklumat tentang perbelanjaan program lawatan ini. Terima kasih moderator. Jumlah kos yang digunakan sebagai perbelanjaan program lawatan ke rumah orang tua True Happiness Elderly Care adalah sebanyak RM460. Perinciannya adalah seperti berikut. Bayaran pengangkutan bas sebanyak RM60, makanan sarapan dan makanan tengah hari sebanyak RM143. Kami telah menempah 62 bungkus nasi lemak sebagai sarapan, kosnya RM33, di mana sebungkus nasi lemak RM1.50 dan 22 bungkus nasi goreng sebagai makan tengah hari yang kosnya RM110, di mana sebungkus nasi goreng berharga RM5. Sebagai sumbangan kepada orang tua, kami telah membeli barang-barang keperluan di pusat beli belah seperti beras, minyak masak, telur, Quaker Oats dan Nampin Napex yang makan kosnya sebanyak RM107. Di samping itu, kami juga mendemas RM150 kepada rumah orang tua. Ini sebagai sedikit wang saku untuk keluarga emas. Terima kasih saudara Ho atas penjelasan kos perbelanjaan program lawatan ini. Dengan katanya, terdapat beberapa cabaran semasa menjalankan program ini. Sekarang mari kita mendengar ahli panel pertama kita, saudari Deva, tentang apakah cabaran yang telah dihadapi semasa pelaksanaan program lawatan ke rumah orang tua. Dipersilakan saudari. Terima kasih moderator. Terdapat beberapa halangan dan cabaran yang dihadapi apabila siswa-siswi guru melawat ke rumah orang tua True Happiness Elderly Care. Antara satu masalah ataupun cabaran yang dihadapi ialah aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan kurang sesuai dilakukan bersama warga emas. Hal ini disebabkan ada dalam kalangan mereka yang nazak tersandar di katil, ada yang bergerak menggunakan kerusi roda dan sebagainya. Oleh itu, aktiviti yang memerlukan pergerakan tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh oleh semua golongan warga emas di rumah orang tua True Happiness Elderly Care. Selain daripada itu, masalah yang dihadapi adalah kekurangan masa berada di rumah orang tua True Happiness Elderly Care. Hal ini dapat dilihat apabila beberapa orang warga emas telah menunjukkan perasaan enggan berpisah apabila program ini tamat. Jadi penggunaan masa bagi program ini sepatutnya lebih panjang supaya siswa-siswi guru boleh bersembang dan meluangkan masa bersama warga emas. Dengan itu, warga emas di rumah orang tua True Happiness Elderly Care tidak akan berasa bosan ataupun berasa diabai oleh orang di sekitar mereka.
Terima kasih saudari Deva tentang perkongsian tadi. Seterusnya, saya ingin mengemukakan soalan kepada saudara Ho tentang cara untuk mengatasi kekangan yang dihadapi ini. Dipersilakan saudara. Bagi mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, terdapat beberapa cadangan telah diberikan. Pertamanya, siswa-siswi guru perlu merancang aktiviti yang sesuai untuk golongan warga emas, khasnya untuk warga emas yang tidak boleh berjalan supaya mereka dapat menyertai aktiviti yang dirancang dengan baik. Guru pelatih juga perlu menyediakan segala kemudahan seperti tempat duduk, kerusi yang sesuai bagi warga emas yang kurang berupaya. Contohnya, bagi aktiviti seperti lakonan, reka cerita, para warga emas boleh menceritakan latar belakang mereka sampai duduk. Jadi, dengan pelaksanaan aktiviti ini sudah tentu aktiviti-aktiviti seterusnya yang telah dicanangkan dapat disambut dengan meriah. Selain itu, cadangan penambaikan yang kedua adalah membuat rancangan dengan menggunakan masa yang lebih panjang. Contohnya, siswa-siswi guru boleh melawat ke rumah orang tua True Happiness Elderly Care dengan lebih kerap seperti 2 kali dalam seminggu dan setiap kali sekurang-kurangnya 10 jam. Hal ini dapat membantu mengeratkan lagi hubungan antara siswa-siswi guru serta dapat memaksimumkan impak-impak positif yang dapat diberikan kepada siswa-siswi guru dan warga emas melalui program ini. Ya, benar sekali saudara. Sekarang marilah kita mendengar pula kupasan dari ahli panel pertama, iaitu saudari Deva tentang manfaat ataupun kelebihan yang telah diperoleh menerusi program lawatan ke rumah orang tua True Happiness Elderly Care. Dipersilakan saudari. Terima kasih Willy. Baiklah, antara kelebihan yang terdapat melalui program melawat ke rumah orang tua True Happiness Elderly Care di Ipoh ialah mampu membina, membentuk akhlak dan jati diri yang positif serta menanam nilai kasih sayang tolong-menolong prihatin dalam diri siswa-siswi guru. Dengan melawat golongan warga emas, siswa-siswi juga mampu mengeratkan hubungan antara mereka dengan berkomunikasi sepanjang lawatan. Seterusnya, siswa-siswi guru juga mampu mewujudkan semangat kepimpinan dalam diri mereka dengan menganjurkan aktiviti seperti ini. Tidak dapat dinafikan bahawa kesabaran dan juga sikap toleransi terhadap golongan warga emas amat diperlukan semasa memberikan bimbingan. Jadi, secara tuntasnya, objektif yang ditetapkan telah dicapai dengan jayanya oleh siswa-siswi guru IPJ Kampus Ipoh agar melahirkan generasi yang seimbang dari segi mental, fizikal dan rohania. Baiklah, terima kasih atas perkongsian saudari Deva sebentar tadi. Setiap program itu tentulah mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Jadi di sini saya ingin mendapatkan pandangan daripada ahli panel kedua kita berkenaan dengan cadangan penambahbaikan program kemasyarakatan ini. Dipersilakan saudara. Terdapat beberapa cadangan yang boleh dijadikan asas untuk menjayakan program kemasyarakatan di rumah orang tua True Happiness Elderly Care, iaitu pertama sekali mencari peluang dari segi modal tambahan kepada pusat tersebut. Dengan itu, guru pelatih boleh mengambil inisiatif untuk menjalankan promosi atau pemasaran untuk mengutip dana bagi para warga emas di rumah ini. Seperti yang diketahui, institusi-institusi seperti rumah orang golongan tua memerlukan dana yang banyak untuk membayar perbelanjaan mereka dengan sempurna. Selain itu, para guru pelatih juga boleh meminta bantuan daripada adun ataupun cawangan politik demi mengumpul sumbangan secara ikhlas. Cadangan seterusnya untuk penambahbaikan program ini ialah menyediakan borang maklum balas kepada golongan warga tua untuk memberi nilai skor terhadap usaha dan aktiviti yang kami lakukan sepanjang program ini. Sehubungan itu, borang tersebut amat berkesan dan efektif kepada ahli jawatankuasa untuk memahami kelemahan dan mengaplikasikan secara yang ampuh untuk menyempurnakan program ke rumah orang tua pada masa akan datang.
Terima kasih saudara Ho atas perkongsian tadi. Selanjutnya, izinkan saya mempamerkan gambar-gambar yang ditangkap semasa pelaksanaan program lawatan ini. Baiklah, ini merupakan gambar aktiviti program kemasyarakatan ke rumah orang tua. Untuk maklumat yang lebih lanjut tentang pusat jagaan rumah orang tua ini, sila layari laman web dan media sosial Facebook True Happiness Elderly Care. Seterusnya, saya memohon ahli-ahli panel membuat rumusan tentang perbincangan kita pada hari ini. Dipersilakan ahli panel pertama, Saudari Deva. Kesimpulannya, program kemasyarakatan ke rumah orang tua True Happiness Elderly Care telah dijalankan dengan lancar dan memberikan suatu kepuasan, keseronokan kepada siswa-siswi guru serta memberi pertolongan kepada warga emas yang memerlukan pertolongan. Oleh itu, saya berharap agar projek ini akan memberikan faedah kepada siswa-siswi guru supaya mempraktikkan nilai-nilai yang telah dipelajari sepanjang program ini dalam kehidupan seharian mereka. Ya, terima kasih saudari. Saya turut sependapat dengan ahli panel saudari. Bagaimana pula dengan pandangan ahli panel kedua? Dipersilakan saudara Ho. Pada pandangan saya, program kemasyarakatan ke rumah orang tua True Happiness Elderly Care amat bermakna. Saya berharap agar program yang dapat menerapkan nilai kasih sayang dan keprihatinan ini dapat diadakan lagi pada masa akan datang. Saya juga berasa sangat bersyukur kerana segala usaha yang dilakukan mendapat kerjasama yang sewajarnya dari semua pihak dan objektif yang ditetapkan dapat dicapai dengan berkesan. Terima kasih atas perkongsian dua ahli panel yang saya segani. Cepatnya masa berlalu, sampailah penghujung bicara kita pada hari ini. Demikianlah pengupasan forum kita tentang program kemasyarakatan lawatan ke rumah orang tua yang bernama True Happiness Elderly Care. Di sini izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara. Sebelum saya mengundurkan diri, saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada hadirin kerana sudi menyaksikan persembahan forum kita pada hari ini. Saya juga ingin menyusun 10 jari seandainya tersilap bicara, terlanjur kata ataupun terkasar bahasa yang menyinggung perasaan saudara-saudari yang saya segani. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Tuhan dan yang lemah itu merupakan keburukan kami sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.